kepada semua. Hari ini nama saya Yo Chin daripada ISMP Bahasa Cina. Hari ini saya ingin membentangkan tentang UBM 3262 iaitu keterampilan wacana bahasa Melayu. Ini adalah sumber bahan yang saya perolehi iaitu jurnal, dan tahun penerbitan untuk jurnal ini ialah 2022 dan pengarang ialah Muhammad Husni Hasbullah dan sebagainya. Dan judul untuk jurnal ini ialah implikasi COVID-19 terhadap ekonomi, iaitu peranan institusi zakat di Malaysia sebagai instrumen berkebajikan dalam ekonomi Islam. Pengenalan, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang besar kepada negara Malaysia, antaranya ialah ekonomi, sosial dan kesihatan awam. Dan penularan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan menyebabkan kerajaan terpaksa mengawal wabak ini melalui pelaksanaan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan demi memastikan sektor kesihatan awam dalam keadaan yang terkawal. Ini adalah tujuan kajian. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti kesan penularan wabak COVID-19 terhadap ekonomi di Malaysia. Yang kedua ialah untuk mengkaji peranan yang dimainkan oleh institusi zakat di Malaysia dalam usaha mengurangkan implikasi ekonomi akibat COVID-19 kepada masyarakat dan negara. Ini adalah metodologi penyelidikan yang digunakan dalam jurnal ini. Yang pertama, reka bentuk kajian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data sekunder melalui menggunakan buku, artikel, jurnal, prosiding, akhbar dan laman web rasmi. Dan kaedah analisis data ialah melibatkan proses iaitu pengenalpastian, penyaringan, penafsiran dan pembagian data. Dapatan kajian. Yang kesan pertama ialah beban kewangan. PKP yang dilaksanakan telah mengaharkan pergerakan individu, sektor ekonomi dan perniagaan. Kesannya ia telah menyebabkan pendapatan tanpa belanja mereka terjejas. Dan golongan yang terkesan ialah pertama ialah majikan dan pekerja majikan. Yang kedua ialah pekerja kerajaan dan swasta. Dan ketiga ialah peniaga, petani dan nelayan. Golongan ini terkesan disebabkan oleh hilangan pekerjaan yang mengakibatkan mereka tiada sumber pendapatan, potongan gaji, perniagaan terpaksa ditutup dan permintaan berkurang sama ada dari pemborong atau peniaga. Kesan kedua ialah peningkatan kadar pengangguran. Banyak sektor pekerjaan terpaksa diberhentikan kerana tidak dapat menampung kos perbelanjaan operasi semasa PKP. Terutama ialah upah pekerja. Hal ini disebabkan majikan terpaksa memberhentikan pekerja sedia ada. Dan kerajaan menguatkuasakan bahawa perniagaan yang masih beroperasi perlu mengikut SOP iaitu Standard Operation Procedure, di mana ini telah membawa kos tambahan kepada syarikat yang masih menjalankan operasi. Dan hal ini telah bertambah buruk apabila kekurangan pelanggan dan pengguna dalam berurus transaksi, terutamanya sekatan perjalanan yang telah dikenakan menyebabkan rentas negeri atau daerah tidak dibenarkan. Kesan ketiga ialah kemelesetan ekonomi melalui penguncupan KDNK iaitu keluaran dalam negara kasar. Kemelesetan ekonomi adalah berpunca daripada penguncupan dalam kitaran perniagaan yang terhasil daripada kesan penurunan aktiviti ekonomi dalam sesebuah negara. Antaranya sektor terbesar yang menyumbang kepada trend penurunan KDNK ialah sektor pembinaan. Kita boleh lihat ada negatif tu iaitu menunjukkan pengurangan. Dan kita boleh nampak KDNK menunjukkan pengurangan dan sehingganya tahun 2021 kita telah menunjukkan penambahan. Ini adalah peranan yang dimainkan oleh institusi zakat di Malaysia. Yang pertama adalah menyediakan dana khas bantuan COVID-19. Setiap institusi zakat negeri menubuhkan dana khas zakat COVID-19 untuk dan yang contoh yang kedua ialah wilayah PPZMAIWT iaitu wilayah persekutuan yang memberikan peruntukan 25.11 juta termasuk bantuan makanan, peralatan, pernafasan, bantuan tunai dan lain-lain. Peranan yang kedua ialah menyediakan pelbagai bentuk bantuan iaitu institusi zakat menyediakan bantuan juga dalam bentuk bantuan kewangan bulanan dan sekali beli, bantuan makanan dan barangan keperluan harian, bantuan PPE dan kelengkapan untuk hospital dan petugas barisan hadapan, bantuan perniagaan untuk peniaga kecil dan berjaya, dan akhirnya ialah bantuan pendidikan seperti tablet untuk pelajar asma.
Kesimpulan, penularan wabak COVID-19 telah memberi impak dan kesan yang signifikan terhadap ekonomi Malaysia, terutamanya kepada asnaf dan golongan yang kurang berkemampuan. Dengan wujudnya institusi zakat telah membawa sisi tengah bantuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Tujuan yang mewujudkan institusi zakat adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi Malaysia dan mengharungi pandemik COVID-19. Itu saja. Jadi soalan. Mengapakah sesetengah perniagaan boleh terus maju semasa PKP? Okey, terima kasih atas soalan. Dan okey, sesetengah perniagaan yang boleh dijalankan masih boleh beroperasi, yang terutama ialah perniagaan dalam talian. Hal ini disebabkan kebanyakan masyarakat mereka lebih ingin menggunakan platform seperti Shopee, Lazada untuk membelikan barang keperluan, untuk mengelakkan sentuhan fizikal dan juga untuk mengelakkan risiko jangkitan COVID-19. Dan mereka membuat keputusan untuk membelikan secara dalam talian. Makanya perniagaan dalam talian boleh terus beroperasi. Dan perniagaan secara dalam talian, mereka boleh mendapatkan untung secara berterusan kerana mereka tidak perlu membeli sebarang utiliti seperti bil elektrik, bil air dan juga membeli sewa mereka tidak perlu. Dan tetapi mereka juga boleh teruskan untuk mendapatkan untung daripada masyarakat. Itu sekian daripada saya. Terima kasih.